Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Majlis Bacaan Yasin dan Tahlil bagi mantan Tuan Yang Utama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta Allahyarham Datuk Patinggi Puan Sri Laila Taib yang telah kembali ke Rahmatullah pada 29 April 2009 telah diadakan di daerah Mukah di Masjid Setia Raja Mukah pada Khamis. Timbalan Menteri Ekonomi Malaysia merangkap Ahli Parlimen Mukah yang juga anak kepada Allahyarham Tun Taib, Datuk Hanifah Hajar Taib serta suami Datuk Syed Ahmad Alwi Al-Sri telah hadir dalam majlis tersebut. Pegawai khas Pusat Hikmat Dewan Undangan Negeri Dun Balingian, Ghazali Arbi serta orang ramai juga turut hadir dalam majlis tersebut. Allahyarham Tun Taib telah menghembuskan nafas terakhir kira-kira jam 4.40 pagi di hospital swasta di Kuala Lumpur pada 21 Februari 2024 bersamaan 11 Syaban 1445 Hijrah lalu. Allahyarham yang berketurunan Melanau dilahirkan di Miri pada 21 Mei 1936 adalah anak saudara Ketua Menteri Sarawak ketiga yang juga yang di-Pertuan Negeri Sarawak keempat Allahyarham Tun Abdul Rahman Yaakob. Dikenali sebagai bapa pemodenan Sarawak, Allahyarham Tun Taib meninggalkan pencapaian yang tidak dapat dilupakan dalam sejarah dan pembangunan negeri ini. Berita di Miri, kejohanan robot antarabangsa IRT Borneo 2024 mampu merangsang perkembangan industri pelancongan di Sarawak. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, kejohanan yang akan berlangsung pada 8 sehingga 11 Mei ini akan meletakkan nama Sarawak ke peringkat global. Ia bertujuan untuk merangsang pertumbuhan industri pelancongan Sarawak yang kaya dengan sumber asli dan keunikan budaya yang pelbagai. Pada masa sama, kejohanan ini akan meletakkan Sarawak ke peringkat global, katanya, semasa berucap pada Majlis Pelancaran Pertandingan RoboMissions Battle Lego Education Spike Prime IRT Borneo 2024 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Chung Hua Miri di sini pada Jumaat. Datuk Sebastian Ting menambah, kejohanan ini akan memupuk minat para pelajar menceburi bidang sains, teknologi, engineering dan matematik STEM. Memperhalusi kemahiran berfikir kritis mereka, memupuk kreativiti dan meningkatkan kebolehan menyelesaikan masalah, terutamanya yang memberi manfaat kepada pelajar Sarawak, tambahnya. Difahamkan kejohanan yang bakal diadakan di Ballroom Merits Hotel Miri ini adalah terbuka untuk pelajar berusia 9 hingga 18 tahun. Setakat ini sebanyak 192 pasukan telah mengesahkan penyertaan mereka termasuk pasukan dari Macau, Taiwan, Vietnam, China dan Malaysia. Berita berikutnya, Polis Sarawak akan terus berusaha meningkatkan kesedaran awam terhadap kes-kes melibatkan pemerdagangan manusia. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta berkata, pihaknya menerusi Jabatan Siasatan Jenayah JSJ mengambil inisiatif dengan menyiarkan pengumuman dan mengadakan sesi temu bual di medium media massa seperti rangkaian televisyen dan juga saluran radio nasional. Menurut beliau, pihaknya turut menggunakan papan iklan, laman web dan brosur dalam pelbagai bahasa untuk meningkatkan kesedaran untuk menangani gejala-gejala yang timbul. Ujarnya lagi, bagi menangani isu ini, beberapa cadangan boleh dilaksanakan, antaranya seperti meningkatkan usaha untuk mengenal pasti mangsa pemerdagangan termasuk mangsa pemerdagangan buruh dalam kalangan populasi rentan termasuk pembantu rumah dan pekerja dalam pelbagai sektor. Selain itu, katanya, melatih para pegawai terutamanya warga kerja JSJ, pemeriksa buruh dan pegawai imigresen tentang prosedur operasi standard SOP untuk mengenal pasti mangsa yang merangkumi maklumat tentang petunjuk pemerdagangan. Beliau berkata demikian ketika Majlis Perasmian Penutupan Kursus Penguatkuasaan ATIPSOM KBSJD Zon Sabah dan Sarawak tahun 2024 di sini pada Jumaat. Datuk Manca menambah, penganjuran program tahun ini dianggap sebagai pembangkit kepada pembangunan kapasiti bagi memantapkan kualiti para peserta KBSJD. Di antara objektif utama bagi kursus ini adalah seperti berikut: memperkasakan Ketua Bahagian Siasatan Jenayah sebagai mekanisme kawalan dalaman terbaik dalam memberi tunjuk ajar dan rujukan dalam siasatan kes-kes dan seterusnya membantu dalam meningkatkan kadar ketuturan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan
dan kemahiran secara berterusan sekaligus mampu menepis diri sejauh mana siasatan dijalankan untuk peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Program ini dilaksanakan selama 5 hari bermula 25 Februari hingga 1 Mac melibatkan 48 orang peserta. Turut hadir Timbalan Pengarah Siasatan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa serta pegawai-pegawai lain. Sementara itu, sebanyak 54 laporan polis berhubung kes pemerdagangan manusia telah diterima melibatkan sebanyak 83 orang mangsa dari Sarawak sepanjang 2021 hingga 23 Februari 2024. Timbalan Pengarah Siasatan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, semua mangsa terbabit terdiri daripada 70 lelaki dan 13 wanita. Menurutnya, daripada jumlah itu, seramai 64 mangsa berjaya diselamatkan dan telah dihantar pulang ke negara masing-masing, namun terdapat lagi 19 mangsa masih terkandas. Daripada statistik yang ada, negara yang menjadi tumpuan mangsa untuk mendapat job scam ini ke negara Kemboja, Myanmar, Thailand dan Laos. Selain daripada itu, destinasi lain yang menjadi tumpuan termasuk UAE, Dubai dan di negara Filipina. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Perasmian Penutupan Kursus Penguatkuasaan ATIPSOM KBSJD Zon Sabah dan Sarawak tahun 2024 di sini pada Jumaat. Sementara itu, beliau menambah pada Oktober lepas, seramai 43 warga negara Malaysia diselamatkan oleh Polis Republik Peru dari sindiket Makau, scam dan 40 orang adalah rakyat Sarawak. Selanjutnya, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA berusaha menyampaikan perkhidmatan berfokuskan komuniti dan cemerlang. Pengurus Besar BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari memberitahu berpandukan kepada perancangan strategik 2024 hingga 2030, BDA mempunyai visi baharu bertemakan Bintulu sebagai modal keterangkuman, kebolehdiaman dan kemampanan. Berpandukan kepada perancangan strategik yang kita nampak dalam video tadi, BDA mempunyai visi yang baru, dalam bahasa Inggerisnya Bintulu, a model of inclusivity, livability and sustainability. Dengan misi ini, dengan misi utama ini adalah untuk menyampaikan perkhidmatan berfokuskan komuniti dengan cemerlang melalui ini penting, melalui pelaburan yang strategik. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Media Day 2024 BDA di sebuah hotel di sini pada Khamis. Menurutnya, tujuan majlis pada malam ini ialah sebagai tanda apresiasi daripada BDA kepada pihak media yang telah berkolaborasi dengan baik secara konsisten dalam menyebarluaskan penyaluran maklumat dan program. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Yaakob juga memohon agar pihak media dapat membantu dalam mempromosikan program dan inisiatif hijau yang dianjurkan oleh BDA dalam usaha mencapai matlamat bandar rendah karbon kepada masyarakat Bintulu. Majlis makan malam itu dihadiri oleh seramai 30 orang pengamal media sekitar Bintulu iaitu dari Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Radio Television Malaysia RTM, Jabatan Penerangan Sarawak, Suara Sarawak, Utusan Sarawak, Utusan Borneo, Sihua Daily News dan Sin Chiu Daily. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan sorotan Majlis Perasmian Penutupan Kursus Penguatkuasaan ATIPSOM KBSJD Zon Sabah Sarawak tahun 2024 di Kuching pada Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.